Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini dengan masa yang terbatas pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan cerita kisah berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah sebut tentang bagaimana Nabi Adam alaihi salam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kita juga dah cerita beberapa perkara yang Nabi Adam laksanakan, yang Nabi Adam lakukan, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Nabi Adam dan juga Siti Hawa selepas daripada Allah turunkan ke dunia, ditakdirkan Nabi Adam dan Siti Hawa ini mempunyai anak yang cukup banyak. Setiap kali kelahiran Allah kurniakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ini dengan berpasang-pasangan. Setiap kali mengandung, kemudian bila lahirlah kembar, laki seorang, perempuan seorang, laki seorang, perempuan seorang. Begitu. Mai kembar, laki perempuan, laki perempuan. Baik. Insya-Allah pagi ini kita akan baca hadis yang keempat, yang mana hadis yang bertajuk, tuan kita tulis yang bertajuk malaikat menguruskan jenazah Nabi Adam alaihi salam. Baik. Suka untuk kita ingatkan tuan-tuan, bila kita sebut berkaitan dengan tajuk ni perlu kita faham dengan baik. Sebenarnya Nabi Adam alaihi salam sememangnya manusia yang pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Itu memang kita tak nafikan. Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah turunkan ke dunia. Tetapi Nabi Adam alaihi salam bukanlah manusia pertama yang meninggal dunia. Walaupun baginda Nabi Adam manusia pertama, kita kalau kita disebut, sebahagian kita akan kata apa, dia manusia pertama, bermakna dia lah yang mati dulu. Ataupun kita kata siapa mula dulu, dia lah mati dulu. Tak. Nabi Adam memang manusia pertama, tetapi bukanlah Nabi Adam manusia pertama yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah anak kepada Nabi Adam sendiri yang kita nak sebut cerita dia sikit.
Walaupun saya ingat, saya biasa cerita dah kepada tuan-tuan, tapi kita ulang siar balik, kita ulang sikit. Kerana hadis yang kita nak baca ni, dia ada kaitan ataupun dia ada kesinambungan dia dengan apa yang kita nak cerita pada pagi ini. Baik. Kisah dia macam mana tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran. Yang mana cerita tentang anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil, iaitu anak sulung. Kemudian bersama dengan adik dia Qabil yang berlaku perseteruan ketidaksefahaman tentang satu perkara, akhirnya menyebabkan berbunuh-bunuhan mereka dua ni. Abang bunuh adik. Cerita dia macam mana tuan-tuan? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan zuriat kepada Nabi Adam alaihi salam, bila Allah kurniakan zuriat yang si abang yang bernama Qabil, dia ada pasangan dia yang nama Iklimah. Kemudian yang Habil pula adik dia ada pasangan yang nama Labuda, sebahagian sebut Labuna. Tak apalah, kita pakai Labuda. Maka bila Nabi Adam melahirkan anak ni, Nabi Adam dikurniakan anak, kemudian anak yang nama Qabil, pasangan dia Iklimah, yang nama Qabil, pasangan dia Labuda tadi ni, mereka hiduplah dengan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Yang lelakinya ni lebih cenderung kepada kerja-kerja yang lelaki, bentuk kerja-kerja yang lelaki buat. Yang si abang ni dia lebih suka kepada bentuk tanam-tanaman. Dia jenis suka tanam pokok, dia jenis suka tanam benda-benda yang boleh tuai, boleh ambil ni. Adapun yang si adik Qabil ni, yang si adik Habil ni, dia lebih suka bentuk penternakan. Dia suka bela ayam, bela kambing, bela lembu, bela unta. Itu contohlah saya bagi. Lebih suka kepada bentuk-bentuk belaan yang macam tu, ternakan yang macam tu. Satu hari tuan-tuan, bila anak Nabi Adam ni dah meningkat umur dewasa, dah makin lama makin besar, maka fitrah manusia ni mai kepada setiap manusia. Apa dia fitrah tuan-tuan? Dia mai berasa teringin nak menikah, mai berasa teringin nak berkahwin, nak ada pasang-pasang. Maka anak Nabi Adam mai berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, cerita masalah mereka. Ayah, kami ni berasa teringin nak nikah. Macam mana anak kita lah tuan-tuan, kecil-kecil ni dia tak minta apa. Kan, kecil-kecil tak minta apa. Dulu masa kecil-kecil minta apa dia? Nak basikal. Mai sekolah menengah sikit minta nak apa? Nak motor. Mai belah apa, lepas pada sekolah menengah sikit dah boleh motor, bila dah ada lesen kereta dia nak kereta pula. Mai pula lagi, mai umur galak, mai umur nak nikah, minta nak bini pula. Lagu itulah keadaan dia. Dia mai, dia punya fitrah dia tu mengikut garisan dia macam tu. Maka anak Nabi Adam ni pun, dia pergi berjumpa dengan Nabi Adam, cerita kepada Nabi Adam. Nabi Adam bila dengar jawapan, bila dengar soalan daripada anak dia ni, Nabi Adam tak ada jawapan tuan-tuan. Kerana benda yang ditanya oleh anak Nabi Adam, anak dia sendiri ni, tidak pernah dilaksanakan, dilakukan pada waktu dia. Maka Nabi Adam pun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi jawapan kepada Nabi Adam. Apa dia jawapannya? Wahai Adam, oleh kerana pada masa ni kamu tidak lagi ada anak-anak yang ramai, bukan ada manusia yang ramai, maka syariat kamu pada masa ini iaitulah kamu kena kahwinkan anak kamu ni dengan pasangan yang bersilang. Bersilang ni macam mana? Yang abang ni Qabil nak kena kahwin dengan adik kepada Habil yang bernama Labuda tadi ni. Yang adik pula Habil nak kena kahwin dengan kakak dia yang bernama Iklimah. Tuan-tuan, bila keluar saja keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi Adam alaihi salam atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, timbul tuan-tuan perasaan yang pertama, iaitu apa dia? Perasaan tak puas hati dengan keputusan yang dibuat. Si Qabil dia menyatakan ketidakpuasan hati dia tak puas hati dengan pak dia. Dia kata apa? Tak boleh, kata. Saya nak menikah dengan pasangan kembar saya tak mau orang lain. Tuan-tuan, sebagai riwayat menyebutkan memang pasangan Qabil, pasangan abang ni yang nama Labuda ni lebih ada rupa, lebih segak berbanding Labuda.
Lebih segak berbanding Labuda yang pasangan mai dengan Habil. Habil nak dinikahkan dengan Iklimah. Dia kata, saya nak menikah dengan Iklimah. Saya tak mau menikah dengan Labuda. Tuan-tuan, berkelahi Habil. Bila berkelahi jadi tak ada puas hati, tak mau terima apa yang Nabi Adam sebut, maka pada masa tu Nabi Adam munajat pula. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana ni? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kata kepada depa lah ni macam ni. Lah ni masing-masing tunjukkan kesungguhan, tunjukkan bentuk pengorbanan kamu, sungguh-sungguh kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana permintaan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, maka dia maksudnya Allah setuju dengan dia. Tuan-tuan, maka pada masa tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan sikit. Selepas daripada tu Allah cerita. Kedua-dua anak Nabi Adam alaihi salam ni, kedua-duanya menunjukkan rasa nak korban depa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang depa ada. Maka abang yang bernama Qabil ni tuan-tuan, dia ambil daripada tanam-tanaman dia pergi letak dekat satu tempat, dekat satu kawasan yang telah ditetapkan. Adapun yang si adik dia pula ni, ambillah binatang ternakan dia, salah satu daripada binatang ternakan yang terbaik, mai letak di satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi perintah. Allah Taala kata, bila saat ini bila hampa letak ada satu angin berpusar-pusar, dia akan mai, angin tu akan angkat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala setuju, Allah Taala suka. Kalau Allah angkat yang tu, bermakna itulah dialah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila satu ketika mai angin yang berpusat-pusat tadi ni, yang berpusing-pusing ni, angin tu mai mengangkat kambing yang telah dipersembahkan, yang telah diletakkan oleh Habil, adik kepada Qabil. Sebab apa Allah Ta'ala tak terima yang Qabil punya? Kerana Qabil dia meletakkan, dia tidak menunjukkan kesungguhan untuk nak meletakkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah. Dia bawa mai buah-buahan, tanaman-tanaman dia, tetapi dia tak pilih hak elok. Dia bukan ambil kualiti hak elok. Dia buat mai sayur-sayur dia pun ada buruk-buruk sikit. Mai buah-buah dia pun ada yang tak berapa elok. Allah Subhanahu Wa Taala menolak korban yang macam tu, menolak persembahan yang macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala menerima persembahan yang diletakkan, yang dihidangkan oleh Qabil, yang diletakkan oleh Habil, adik kepada Qabil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa aku tidak menerima daripada Qabil, aku menerima daripada Habil. Bermaknanya apa? Keputusan untuk kahwin secara bersilang ni tetap kena berlaku. Kamu tak boleh berinjak, ada apa pun sebagainya, tak boleh, tetap kena ikut. Baik tuan-tuan, maka pada masa inilah Qabil tuan-tuan, dia mai perasaan apa? Perasaan cemburu dan perasaan dendam. Mai perasaan cemburu, kemudian dia mai perasaan dendam. Tuan-tuan, ini perasaan-perasaan awal yang mai dalam kalangan manusia. Satu-satu orang yang dia nak mai dendam tuan-tuan, dia akan mai perasaan apa dulu? Cemburu dulu. Tengok kedai dia tu laku, cemburu. Tengok kedai dia tu laku, kemudian dia mai dendam. Dendam dia buat apa? Buatlah benda-benda yang dia gamak buat. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang apa yang Qabil buat kepada Habil. Pendek cerita tuan-tuan, saya nak ringkaskan. Pendek cerita, Habil dia buat keputusan untuk nak bunuh Habil. Qabil buat keputusan untuk nak bunuh Habil. Abang buat keputusan nak bunuh Habil. Soalnya dia tak tahu nak bunuh macam mana. Haji tak tahu nak bunuh. Pasal tak pernah buat pembunuhan, adegan bunuh ni tak pernah buat, tak pernah tengok, tak pernah saksi dan tak tahu macam mana. Bila tuan-tuan satu hari dia tengok duduk di satu tempat, tiba-tiba dia nampak ada satu ekor burung berkelai-berkelai, burung tu macam tertampak macam mana, seekor lagi tu jatuh. Maka Qabil pun dapat idea, dia kata apa? Nak bunuh ni dengan cara hempakkan yang kuat. Hempak dengan kuat, hentakkan yang kuat, menyebabkan mati.
Maka tuan-tuan, dia ambil keputusan. Satu hari ketika mana adik ni tengah mengembala kambing, kemudian tengah rehat di satu tempat, tengah baring tidur, abang ni buat lagu mana? Dia ambil satu batu, pergi hampak dekat adik ni. Mati Habil ni lala tu. Mati tuan-tuan, mati. Bila mati tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah rakamkan, apabila mati saja yang si adik ni, abang ni terus jadi timbul sedap. Biasalah tuan-tuan manusia, buat silap, lepas buat silap, ternampak benda silap yang dia buat tu, dia mai kesedaran. Apa aku buat ni? Aku buat macam ni, awak jadi macam ni. Tuan-tuan, dia jadi celaru dah. Maka pada masa tu tuan-tuan, Qabil, dia tak tahu nak buat macam mana. Dia balik rumah dia teringat adik dia dalam keadaan masih lagi tak diuruskan lagi. Dia patah balik mai duduk macam tu, tak tahu nak buat apa. Satu hari tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan ayat dalam surah Al-Maidah bermula ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan iaitu dua ekor burung gagak untuk mai tunjuk macam mana cara untuk nak mengebumikan manusia. Macam mana tuan-tuan? Allah rakam dalam Al-Quran. Ketika mana Qabil dah bunuh dah adik dia, selepas daripada tu Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah. Ni gagak tu dia gali-gali tanah, lepas tu dia bubuh dalam tanah tu satu benda, kemudian dia tutup balik. Maka Qabil pun dapatlah idea. Idea apa? Qabil ni ambil adik dia, korek tanah, kemudian simpan, tanam adik dia di situ. Tuan-tuan, maka berlakulah dalam sejarah manusia dalam sejarah manusia berlakulah bagaimana perkebumian manusia yang buat kali pertama berlaku. Cuma tuan-tuan, persoalan dia, cara perkebumian itu bukanlah cara yang diredai ataupun yang dituntut oleh agama Islam. Baik, maka pagi ini kita nak cerita hujung hayat Nabi Adam AS dan bagaimana keadaan jenazah Nabi Adam AS dikebumikan. Baik, mari sama-sama kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, inna Adam AS لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أن أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلهم الملائكة ومعهم أكفانه وحطونه ومعهم فؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون وأين تذهبون قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءوا فلما رأت حواء عرفتهم فلازت بآدم فقال إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه فكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم أو كما قال. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad wa isnaduhu sahih. Artinya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia ketika ajal semakin menghampiri Nabi Adam AS, beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku teringin nak makan buah-buahan daripada syurga. Lalu anak-anaknya pun pergi mencari buah-buahan untuk ayah mereka. Tuan-tuan, Nabi Adam ni mai daripada mana?
asal daripada syurga. Maka Nabi Adam tahu, Nabi Adam boleh rasa, dan Nabi Adam dia mai dah perasaan teringin nak makan buah-buah yang dia pernah makan, nikmat-nikmat yang dia pernah hadap dulu di masa di syurga, dia nak. Dia sebut kepada anak dia. Kemudian mereka bertemu beberapa orang malaikat membawa beberapa helai kain kafan, minyak wangi, beberapa bilah kapak, alat pengukur dan cangkul. Dalam perjalanan nak pergi cari buah dekat pak depa Nabi Adam ni, tiba-tiba jerembab dengan malaikat. Jumpa dengan malaikat yang tengah bawa cangkul, tengah pegang kain kafan, tengah bawa minyak wangi, tengah bawa kayu, tengah bawa benda-benda yang boleh digunakan untuk menguruskan jenazah. Maka malaikat pun berkata, "Wahai anak-anak Adam, kamu hendak ke mana?" Bila malaikat nampak anak-anak Adam ni keluar daripada rumah, jerembab di tengah jalan, malaikat tanya, "Ni nak pergi mana ni? Ramai-ramai ni nak pergi mana?" Maka anak-anak Nabi Adam pun menjawab, "Apa yang kamu hendak cari?" Maka mereka pun menjawab, "Ayah kami marid, abuna marid, ayah kami ni sakit," kata anak-anak Nabi Adam. Dia teringin sangat nak makan buah-buahan daripada syurga. Malaikat pun berkata, "Pulanglah, irji'u, pulanglah ke rumah kalian. Kerana sesungguhnya ayah kamu menghampiri ajalnya yang sudah ditetapkan." Bila malaikat jerembab dengan anak dia, tanya nak pergi mana, kemudian malaikat kata, "Pergi baliklah. Pak hampa tak lama dah," kata. "Pak hampa dekat-dekat nak meninggal dunia dah, hampa pergi baliklah. Ayah hampa dah sampai masa dah." Ayah hampa dah sampai masa dah. Baik. Kemudian tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian daripada orang, dia Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia ada rasa. Rasa apa? Rasa kematian dia tu nak dekat dah. Dia sebahagian orang Allah kurniakan, dia mai ada hin, ada tanda-tanda. Walaupun kita yang kawan-kawan ni kita rasa biasa, tapi mungkin pada dia akan ada beberapa tanda-tanda dia. Macam-macam lah bentuk jenis orang. Kadang-kadang dia tak pernah pergi kawasan tu lama dah, tiba-tiba dia nak pergi. Itu kadang-kadang tanda dia. Kadang-kadang tanda dia macam-macam. Dan mudah-mudahan kita pun kalau dapat tanda tu, kita dikurniakan tanda-tanda yang baiklah, menanda kata kita hampir kepada kematian kita. Nabi Adam Allah kurniakan tanda tu pada dia. Baik, kemudian kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya anak-anak Nabi Adam segera pulang ke rumah. Bila dengar saja malaikat sebut macam tu, mereka balik pergi rumah. Mereka tak tahu yang kata yang tu malaikat. Apabila Hawa melihat lelaki-lelaki yang datang bersama-sama anaknya itu, dia mengenali bahawa lelaki-lelaki itu adalah para malaikat. Hawa, isteri Nabi Adam AS, kenal sangatlah. Bila tengok anak-anak dia balik, tak buat balik pun buah-buah yang ayah dia hajati, tengok pula buat balik mai tamu. Siti Hawa kata, yang ni aku kenal dah, mesti yang mai ni daripada kalangan malaikat. Maka Siti Hawa pun menghalang malaikat dari mendekati Nabi Adam. Siti Hawa tak bagi masuk. Anak-anak dia masuk dalam rumah, Siti Hawa tak bagi masuk untuk bertemu dengan Nabi Adam. Kerana Siti Hawa pun tahu dah, kalau malaikat mai ni, mesti ada benda apa yang dia nak buat, yang dia nak ambil, ataupun apa-apa yang akan berlaku. Maka Nabi Adam pun berkata, "Ke tepi kamu ke tepi. Biarlah para malaikat menghampiri aku. Aku datang ke dunia ini pun disebabkan kamu juga." Bila tengok Siti Hawa dihalang, Siti Hawa menghalang malaikat daripada masuk, maka Nabi Adam pun kata apa? "Lah ni bukalah pintu tu bagi mereka masuk. Aku turun mai ke dunia ni pun sebab godaan ataupun sebab hang dah. Aku turun mai ke dunia ni. Kalau tidak boleh lagi duduk kekal duduk dalam syurga. Tapi sebab hang lah aku turun mai duduk ke dunia. Lah ni jangan kacau mereka nak buat kerja mereka. Bagi mereka masuk ke dalam rumah." Kemudian malaikat pun mencabut nyawanya. Bila sampai saja masa umur Nabi Adam AS, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala malaikat cabut nyawa Nabi Adam. Berapa umur Nabi Adam? Umur Nabi Adam 940 tahun.
Kita ingat balik Nabi Adam alaihi salam sedekahkan umur dia 60 tahun kepada Nabi Daud alaihi salam. Itu kita dah cerita dah pada hadis yang sebelum ni. Baik, kemudian para malaikat mencabut nyawanya, kemudian memandikannya, fakafanahu, kemudian mengkafankannya, kemudian meletakkan wangian di tubuh dan kain kafannya. Macam yang kita dok buat tuan-tuan, malaikat bagi mandi, habis bagi mandi, malaikat angkat pula, malaikat kafankan, selepas malaikat kafankan, kemudian malaikat letakkan minyak wangi, selepas daripada tu malaikat menggali liang lahat untuknya dan menyembayangkan jenazahnya. Semua yang dibuat oleh malaikat ni yang dah dibuat dah oleh kita semua. Kemudian mereka meletakkan di dalam kubur dan meletakkan di atas kuburnya satu batu. Selepas daripada dah dikebumikan, dah disimpan, dah tanah pun dah diratakan, kemudian malaikat pun letaklah satu batu. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbuskan tanah di atasnya. Setelah selesai, malaikat berkata, "Wahai anak Adam, ya bani Adam, hazihi sunnatukum." Kata Nabi SAW, apabila malaikat dah selesai dah urus jenazah Nabi Adam AS, selepas daripada tu, maka malaikat pun kata, "Wahai anak-anak Adam, inilah cara pengurusan, cara bagaimana kamu nak menguruskan jenazah kamu semua." Baik, kita mengenai hadis. Nabi Adam AS merasai ajalnya sudah dekat. Ketika itu beliau sangat teringin untuk memakan buah-buahan syurga. Keinginan ini terbit dari perasaan rindunya untuk kembali ke syurga dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mai daripada syurga. Pasti Nabi Adam rindu dan teringin sangat masuk dalam syurga. Anak-anak Nabi Adam AS tahu, memanglah buah-buahan daripada syurga tiada di bumi. Di mana mereka hendak mencarinya. Namun sebagai anak-anak yang soleh, mereka tetap keluar dari rumah bagi mentaati arahan ayah mereka. Anak-anak dia tahu pak dia nak buah daripada syurga. Nak cari tak mana buah daripada syurga di atas dunia ni memang tak ada. Pusinglah pergi tak mana seluruh dunia takkan jumpa. Tapi oleh kerana nak jaga hati pak dia, tak mau bagi Nabi Adam ni duka kecewa, maka anak-anak dia pun keluar turut juga menunaikan permintaan Nabi Adam AS. Kemudian kata Tuhan kita, kerana mereka ingin berbakti kepada ayah mereka, mereka tidak mau melawan cakapnya. Kemudian mereka terjumpa sekumpulan malaikat dengan rupa paras manusia. Tuan-tuan, malaikat dia berupa dengan rupa paras manusia. Kita pernah sebut dah di zaman Nabi SAW, beberapa kali, beberapa ketika malaikat mai bertemu dengan Nabi SAW dengan rupa paras malaikat Jibril yang betul. Beberapa kali. Ada sebagai riwayat kata 3 kali, sebagai riwayat kata 4 kali. Ada beberapa ketika juga Nabi kita bertemu dengan malaikat Jibril dalam keadaan rupa paras manusia. Contohnya hadis yang kita baca tentang Islam, iman, ihsan, yang malaikat mai bertemu lutut dengan Nabi dalam keadaan rambut Nabi, dalam keadaan rambut kawan yang mai tu hitam berkilat, baju tak nampak kesan orang musafir. Sahabat semua tak kenal siapa kawan tu. Sahabat siapa pun tak kenal. Sahabat kata, kami tak nampak kesan musafir pada tubuh dia, pada wajah dia, pada rambut dia. Kalau betul dia ni orang jauh berjalan mai dekat kami, pasti ada kesan debu-debu, habuk-habuk. Rambut mungkin kusut masai, muka mungkin penuh habuk, tapi tak. Sebab apa? Sebab itu adalah malaikat. Ada kalanya juga malaikat mai bertemu dengan Nabi kita dengan menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi mai dengan rupa yang macam tu. Tuan-tuan, Dihyah Al-Kalbi ni sahabat Nabi yang ada rupa paras yang cantik. Rupa paras yang cantik syega. Sebab tu malaikat mai menyerupai dengan rupa dia. Bila waktu malaikat mai, sahabat tu dia tak ada di situ. Dia tak ada di kawasan
kawasan Madinah pada masa itu. Baik. Kemudian kata tuan kita, mereka terjumpa dengan sekumpulan malaikat dengan rupa paras manusia. Para malaikat sudah bersiap sedia dengan peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan mayat seperti kain kafan, minyak wangi, cangkul, alat pengukur dan sebagainya. Setelah memperkenalkan diri, mereka mengarahkan anak-anak Nabi Adam AS agar pulang ke rumah kerana ajal Nabi Adam sudah dekat. Apabila sampai di rumah, Siti Hawa cuba merayu kepada Nabi Adam agar meminta melanjutkan usia. Ini kerana semua Nabi apabila tiba ajal akan diberi dua pilihan. Sama ada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana ajal sudah tiba, atau memilih lanjut usia, iaitu dengan cara memohon tangguh ajal ke waktu yang lain. Semua Nabi-Nabi tuan-tuan dibawa mai dengan tawaran yang sama. Ketika mana umur cukup aja umur, malaikat mai bagi dua pilihan. Pertama, nak mati, ataupun kedua, extend, bagi tempoh masa jangka hayat tambah lagi. Tetapi tidak ada Nabi yang memilih untuk jangka hayat yang lama, melainkan semua Nabi-Nabi memilih untuk mati, untuk wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nabi Adam alaihi salam tidak setuju dengan cadangan ataupun apa yang diminta oleh Hawa. Nabi Adam tak setuju bila Siti Hawa kata mintalah dekat Allah supaya minta tambah lagi masa, minta tambah extra time, tolong minta sah. Tak boleh. Nabi Adam tak mau. Kerana apa? Dia amat rindu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas malaikat mencabut nyawa Nabi Adam, mereka menguruskan pula semua urusan jenazahnya. Bermula dari proses mandi mayat hingga ke proses perkebumiannya di liang lahat. Semuanya dilakukan oleh para malaikat dan disaksikan oleh anak-anak Nabi Adam. Malaikat tunjuk satu persatu, mandi macam ni, kafan macam ni, korek macam ni, simpan macam ni. Semua ditunjukkan oleh malaikat kepada semua anak-anak Nabi Adam AS. Tujuannya adalah untuk mengajar anak-anak Nabi Adam AS cara pengurusan jenazah yang bertepatan dengan syariat Islam. Maknanya apa tuan-tuan? Apa yang dibuat oleh malaikat, yang dibagitahu oleh malaikat, begitulah cara yang dituntut oleh syarak. Cara yang paling tepat, dan itulah cara yang dituntut oleh syarak. Semua nabi-nabi membawa kaifiat dan syariat yang sama. Bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cara perkebumian jenazah mayat adalah cara yang sama. Korek, dimandikan, dikorek liang lahat, kemudian dikebumikan. Baik. Oleh itu, cara pengurusan yang lain seperti membakar, mengebumikan mayat dalam bangunan mewah beserta makanan, minuman, duit dan perhiasan adalah menunjukkan kesesatan dan penyimpangan daripada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Bila kita tengok balik tuan-tuan, macam-macam agama, macam-macam cara simpan ataupun kebumi mayat dia. Kalau di Filipina, kalau di sebahagian negara tuan-tuan, ada simpan dalam bukit. Kemudian ada pula hari-hari tertentu tuan-tuan, buat keluar balik mayat tu. Buat keluar balik haji, buat keluar balik mayat tu, bagi pakai baju, bagi pakai topi, bagi pakai kain, bagi pakai seluar balik. Bawa pula berarak pusing kampung. Ada tuan-tuan. Ada agama yang bakar, ada agama yang tanam, ada agama macam-macam bentuk jenis agama. Macam-macam bentuk jenis cara. Semua yang kita sebutkan tadi itu adalah cara yang tidak menepati dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Melainkan cara-cara yang tadi itu semua direka-reka mengikut kepada cita rasa masing-masing.
Siapa yang reka dulu macam mana cara bakat, maka itu adalah rekaan semata-mata. Yang kita tengok dengan cara simpan dalam bangunan, itu rekaan dan fahaman yang mereka faham semata-mata. Yang diredai, yang mesti dilaksanakan oleh manusia, ialah disimpan, dikebumikan di dalam tanah. Kerana manusia mai daripada tanah, kembali balik ke dalam tanah. Dan tuan-tuan, kalau mengikut daripada sudut sains pun, memang manusia ini lebih wajar disimpan di dalam tanah. Kerana apa? Banyak proses-proses yang berlaku, tanah lebih sesuai dengan tubuh badan manusia. Walaupun ada sebahagian yang kata betul dengan bakak ni dia habis abu, habis tinggal abu saja dan sebagainya, tapi itu bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala setuju. Kerana apa? Jelas dah. Cara perkebumian yang disebutkan oleh Nabi Adam ataupun yang ditinggalkan oleh malaikat disebutkan oleh Nabi kita ni adalah cara yang pertama yang tidak pernah ditunjuk oleh manusia lain. Kalau ada, bermakna semua daripada tu adalah rekaan semata-mata. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, selepas daripada kematian, ini kita sebut sikitlah sebelum kita tutup tuan-tuan. Selepas daripada kematian anak Nabi Adam yang bernama Habil, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu orang anak Nabi Adam alaihi salam menjadi penerus kepada kerja buat Nabi Adam yang bernama Nabi Syed. Tuan-tuan, Nabi Syed ni sebelum daripada Nabi Idris alaihi salam, sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Apa cerita yang ada dalam hidup Nabi Syed ini, kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Kenapa tuan-tuan? Kerana di situlah bermula beberapa kesinambungan dan di situlah bermula berpisahnya manusia ni secara berpuak-puak, secara berkumpulan. Semua tu tuan-tuan saya akan cerita, dan ada satu kisah yang unik tuan-tuan berkaitan dengan raja yang kita sebut ni anak Nabi Adam, iaitu Nabi Syed yang kita akan sebut ni, dan ada beberapa kisah yang berkaitan dengan dia yang kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, sekiranya diberi izin, kalau ada kesempatan masa selepas daripada kita cerita apa yang kita nak sebut tadi ni, insya-Allah kita akan masuk hadis yang kelima, iaitu cerita kisah tentang Nabi Hud alaihi salam. Kisah tentang Nabi Hud alaihi salam, iaitu Nabi Hud ini Allah utuskan kepada kaum 'Ad, yang mana kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah kurniakan kebaikan, manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.